Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Sebelum tu terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Encik Arifin bin Haji Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Jasmin, yang saya hormati dan saya rindui rakan-rakan pentadbir yang pernah bersama-sama kita mengurus waktu ketika dulu, Cikgu Rohaimi Perongkanan 1 ataupun pentadbiran, yang saya hormati Cikgu Aidah Perongkanan HEM, saya hormati Ustaz Hasbi Perongkanan Kurikulum, dan saya hormati Puan Zalina Dewi merupakan Perongkanan Pendidikan Khas, serta yang pasti saya merindui rakan-rakan guru di SK Desa Jasmin, staf dan seterusnya anak-anak didik yang saya kasih sekalian. Okay, Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada ini. Dan sebelum itu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada SK Desa Jasmin di atas kesudian untuk jemput saya walaupun secara maya, namun saya amat berbesar hati untuk berkongsi sedikit ilmu pada ini dengan anak-anak juga rakan-rakan. Dan saya sekarang ni berada di SK Badan Estek. Alhamdulillah, sekolah yang sama seperti SK Desa Jasmin dapat kerjasama yang baik daripada guru dan juga anak-anak didik. Dan apapun, pasti saya merindui saat-saat saya berada di SK Desa Jasmin tak lama, lebih kurang 1 tahun, mengurus tahun 1, 2 dan 3 di sesi petang. 2020 SK Desa Jasmin ada sesi petang. 2021 kembali kepada satu sesi. Apapun, bila kita jatuh cinta kepada satu tempat tu, pasti kita akan mengingatilah momen-momen yang menyentuh hati. Ketika di Desa Jasmin di sebelah petang tu, saya selalu sebelah petang pada pukul 4 lebih itu alunan solat asar, azan asar yang dialunkan oleh seingat saya seorang pelajar, nama dia Diaudin. Momen tu saya tunggu mendengar alunan azan yang sangat merdu. Jadi saya doakan Diaudin dan juga anak-anak didik yang saya kasih di SK Desa Jasmin teruskan mendapat seberapa banyak ilmu. Saya doakan untuk memberikan kebaikan kepada diri, kepada negara, dan yang paling penting adalah kepada ummah dan juga Islam. Dan pada ini kita nak berbicara sikit tentang Rasulullah. Bila masuk Rabiul Awal di banyak pendapat, ada bulan kelahiran Nabi, ada bulan kewafatan Nabi, tapi secara kesimpulannya bulan ini banyak, kalau tengok di Facebook ataupun di secara maya banyak diceritakan tentang perihal Rasulullah SAW. Dan pada ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan dan juga anak-anak didik di sini. Rasulullah SAW seorang insan yang diciptakan oleh Allah SWT, kekasih Allah, yang mana kalaulah bermula daripada penciptaan pertama Nabi Adam sehinggalah kepada kita sekarang, dah ramai sangat, Rasulullah adalah yang terbaik. Jadi untuk anak-anak didik yang saya kasih sekalian, akan ada satu ketika cuba selongkar balik, cuba cari balik apa kekuatan Rasulullah SAW berbanding dengan insan-insan yang lain. Rasulullah adalah manusia yang biasa, dan kalau orang putih sekalipun, memang Rasulullah ni diletakkan antara 100 pemimpin yang paling berpengaruh, dan Rasulullah nombor 1. Kemudian nombor 2 tu adalah orang putih sebagainya. Dan yang nombor 2 sehingga 100 tu kita abaikan, kerana lepas Rasulullah sebenarnya insan-insan yang baik adalah dalam kalangan
sahabat baginda, nabi-nabi dan sebagainya. Tapi orang di sana pun iktiraf Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik. Kita kena kaji. Okey, dalam tempoh 1 jam ni saya tak sempat nak cerita tentang keseluruhan. Tapi Rasulullah SAW ni kalau kita nak jadikan model adalah orang yang paling baik. Sebab tu untuk anak-anak didik yang saya kasih sekalian, kalau kita nak letakkan model, hati-hati sebab yang lain itu diletakkan dalam keadaan mereka ada kelemahan. Sebagai contoh, kita ambil penyanyi daripada Korea, kita ambil penyanyi pada Amerika Syarikat. Mereka nampak gah, hebat. Ketika mereka nyanyi itu ramai tepuk tangan, hebat. Tetapi mereka pasti ada kelemahan. Dan kelemahan ini ada kalanya yang membuatkan kita terkejut. Sebagai contoh, ada penyanyi yang sangat hebat, tiba-tiba di sebalik dia tengok-tengok meninggal kerana bunuh diri. Banyak berlaku macam tu. Jadi kita semua tidak perfect. Yang perfect adalah Rasulullah SAW. Okay, itu adalah insan yang paling baik. Dan pada ini saya nak cerita tentang keseluruhan kepada anak-anak didik yang saya kasih sekalian. Okay, saya nak datangkan satu perkara yang biar kita rasa beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Okay, dengar baik-baik, dan ini fakta dan memang benda ni betul-betul berlaku. Sebenarnya bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi ni ramai, tetapi umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah menitis air mata tu bila sebut umat baginda ini adalah umat yang pertama masuk syurga. Banyak. Dan bila kita kita hayati kisah Rasulullah SAW dan sebagainya, ada beberapa perkara yang menyebabkan kita tersentuh. Antaranya adalah satu hadis. Okey, hadis tu bagi tahu ada 70,000 umat Nabi Muhammad itu dia akan masuk syurga tanpa dihisap. Okey, manusia ramai, umat ramai, yang buat kebaikan ramai, tapi ada 70,000 umat Nabi Muhammad ini Allah akan masukkan ke syurga dalam keadaan tanpa hisap. Hisap ini adalah satu benda yang penting, sebab proses nak masuk syurga bukannya senang walaupun kita baik. Kita kena lalui mengikut beberapa fasa. Okay, saya beritahu kita bermula daripada alam rahim, kemudian diikuti dengan alam roh, alam rahim. Kemudian sekarang ni kita masuk alam yang ketiga baru ni, alam dunia. Dan saya nak beritahu sukar untuk ke syurga kerana banyak fasa lagi yang kita kena lalui, iaitu selepas dunia, alam barzakh ataupun alam kubur. Alam kubur tak tahu berapa lama lagi kita tengok datuk nenek kita dah lama dalam tu. Kemudian ditiup sangkakala, kemudian alam mahsyar, alam qantharah. Yang ni mungkin kamu tak tahu, tapi alam qantharah ni takut Alam qantharah ini adalah alam yang Allah bicarakan dosa manusia secara manusia. Sebab tu di dunia hati-hati nak buat jahat ke orang, sebab kita tak dapat selesaikan di dunia, Allah bawa ke akhirat. Sebab tu dosa manusia semanusia kalau boleh selesaikan atas dunia lagi. Kemudian banyak perkara. Jadi banyak fasa, termasuk titian sirat yang rambut di belah 7 tu, kita kena meniti. Di bawah tu ada api neraka, kemudian syurga. Ada 70,000 orang yang memang Allah SWT specialkan kepada umat Nabi Muhammad. Dan benda tu tak mustahil. Doa, ya kata, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, kau masukkanlah aku dalam golongan yang 70,000 orang masuk syurga dalam keadaan tidak dihisap. Okey, itu adalah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terlalu sayang kepada umat dia. Sampai Rasulullah bila nak sampai waktu kewafatan, dia ingat lagi kat kita. Dan kita tak nampak tubuh badan Rasulullah, tapi kita dapat rasai kecintaan Rasulullah SAW pada umat. Nanti saya bagi tahu. Cuma Rasulullah, kalau nak letak idola, letak Rasulullah yang pertama.
yang boleh dijadikan idola dari sudut tingkah laku, dari sudut tutur kata, adab dan sebagainya. Kalau kita ikut Rasulullah, maknanya semua akan selesai. Sebab tu dalam hidup kita, kita kena ada kebergantungan kita kepada Allah SWT, dan Rasulullah ni kena sentiasa ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maknanya kita sentiasa bersalawat. Okay? Dan tentang Rasulullah, ni Rasulullah, saya nak beritahu satu fakta yang saya beritahu tadi. Rasulullah ni gini, untung kita jadi umat Nabi Muhammad, kerana kita tengok, kita bukan nak banding, tapi kita nak tengok dari sudut sejarah. Okey, ada satu zaman ketika Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun tu, kalau kita tengok, raja yang memang mempunyai banyak kekuasaan tapi menyekutukan Allah SWT. Dan Fir'aun ini, kalau hidup di zaman dia, cuba kita sama-sama tengok sejarah. Okey, zaman Fir'aun. Okey, kanak-kanak sebaya kamu umur sekolah rendah kan, antara 7 hingga 12 tahun ni. Ni Fir'aun nak sangat ni, yang jenis tenaga masih lagi kuat. Kalaulah kita hidup di zaman Fir'aun, apa kita buat sekarang? Ni saya nak ni. Okey, kita hidup di zaman Rasulullah, kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita hidup di zaman sebelum tu, yang mana di zaman Fir'aun contoh, kalau kita tengok sejarah, teruk Fir'aun. Fir'aun ini dia mengarahkan semua orang lelaki ketika itu yang mempunyai fizikal yang besar, yang masih ada kekuatan. Dia paksa untuk bekerja membina piramid. Dan tengok sejarah, lebih kurang 100 tahun. Kalaulah kita hidup di zaman itu, bermula kita badan fizikal umur 7 tahun sehinggalah kita mati, dia akan mengarahkan untuk kita sama-sama bina istana yang dia nak, iaitu piramid. Piramid cuba cek, susah nak buat kerana dia punya batu yang sangat konkret, sampai sekarang ada. Jadi begitulah pemuda ketika itu, anak-anak ketika itu yang mungkin bahaya kamu umur 12 tahun, dipaksa bangun pada waktu pagi, pergi bekerja untuk bina istana kepada Fir'aun. Jadi tidak ada kehidupan waktu tu. Kehidupan kamu adalah pergi bekerja dan dipaksa untuk menyiapkan istana itu. Tu kalau lelaki. Tu saya beritahu, nanti saya kaitkan dengan umat Nabi Muhammad. Tengok Nabi kita apa yang dia suruh buat, yang baginda suruh buat. Fir'aun memang begitu, teruk. Hidup kita dihabiskan sehingga mati untuk urusan itu. Dan memang batu tu batu yang sangat berat tu, dipotong dan sampai sekarang ada sekali piramid. Banyak pula tu. Jadi tu kalau kita hidup di zaman Fir'aun suatu ketika dulu, yang sebelum datangnya Nabi Muhammad. Okey. Bagaimana dengan perempuan? Kalau bukan di zaman Nabi, apa? Cuba kita cek. Ni saya ambil beberapa sejarah yang saya tengok, fakta yang memang berlaku. Dulu dia memang tidak memberikan keutamaan langsung tentang pembangunan ataupun ilmu anak-anak ataupun orang ketika itu. Okey, kalau perempuan, saya tak nak ambil tamadun Mesir, saya nak ambil tamadun Cina. Bila saya baca ada satu dinasti Cina tu kan, okey, anak-anak perempuan, bayi-bayi kamu buat apa umur 11-12 tahun? Cuba cek. Dan saya pernah pergi ada satu tempat, dia tunjukkan tentang pameran. Saya tak ingat dinasti apa, tapi kezaliman berlaku kepada anak-anak muda perempuan, yang mana satu dokumentari tu tengok ada satu kaki kaki perempuan. Okey, kaki ni dia patahkan, kaki ni dia rapatkan ke belakang, kemudian dia ambil kasut kecil, dia pakaikan. Okey, mula-mula dokumentari saya tengok kenapa kaki perempuan ketika dinasti itu kecil. Okey, dia punya tali. Saya tengok tu rupanya itu adalah satu kezaliman yang dibuat oleh pemudi ataupun orang perempuan ketika itu. Dia tak nak bergerak jauh, hanya duduk di rumah, dan bila ditolak dia tak boleh lari, jatuh. Semua orang ketika itu. Dan saya tersentuhlah sebab
Bila datangnya Nabi, cuba tengok. Bila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia buat, apa yang baginda buat pada kita. Okey, kalau baya-baya sekolah rendah ni, kita tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah minta menuntut ilmu je. Dia minta menuntut ilmu. Baya-baya kamu bermula 1 sehinggalah 12 tahun di kita sekolah menengah. Waktu tu Rasulullah bagi tanggungjawab pada kita semua adalah menuntut ilmu. Dia suruh pergi sekolah, bagi dia suruh pergi sekolah, belajar. Jadi Rasulullah, ya Allah, dia tidak suruh buat berat macam suatu ketika dulu di zaman Fir'aun. Perempuan pun sama, pergi sekolah, menuntutlah seberapa banyak ilmu agar diri kamu suatu ketika ini menjadi seorang yang hebat. Itu di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah dimeraihkan lelaki, perempuan, tidak ada penindasan. Yang masalah-masalah umat tu Rasulullah terus selesai, kerana Rasulullah amat sayangkan kepada kita semua. Itu kita tengok jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang patut kita kenal sampai sekarang. Okey. Dan anak-anak didik SK Desa Jasmine yang saya kasihi sekalian, tu ada beberapa contoh yang saya utarakan. Itu salah satu daripada sumbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat nak balas tak balas. Namun kita boleh tunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara sentiasa berselawat, membuat sunnah-sunnah Rasulullah. Yang terbaiknya apa yang Rasulullah buat, kita ikut serta. Dan Rasulullah, semua sunnah Rasulullah, sama ada perlakuan, percakapan, semuanya adalah tentang perkara-perkara baik sahaja. Tidak ada perkara yang tidak baik. Jadi kalau kita nak ikut 100% dan kita niatkan buat sunnah itu untuk tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, insya-Allah suatu hari nanti ketika mana kita keseorangan di alam mahsyar nanti, insya-Allah Rasulullah akan bantu kita. Dan saya nak ajak beberapa ketika untuk murid-murid SK Desa Jasmine, kita selawat berperangkap. Dan sebenarnya selawat ni kita merindui suatu ketika dulu yang mana tahun sebelum datangnya COVID. Kalau Maulid Rasul ni, cikgu akan aturkan buat program Maulid Rasul, ada kala banting sepanduk, kemudian kita berarak sama-sama, kita sambil-sambil kita selawat untuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tak rasa sekarang, tak rasa bermula tahun 2020, 2021 kita dalam keadaan pandemik. Sebab tu apapun keadaan, Rasulullah pesan setiap yang berlaku ni ada hikmah. Okey, sekarang ni memang kita rasa sedih, kita rasa murung dengan keadaan yang banyak di rumah, tidak boleh datang sekolah, tidak buat apa-apa aktiviti, khususnya tahun 6 tahun 6 mungkin kesedihan kamu ni terlalu banyak sedikit, kerana tahun 6 kalau kita tengok sebelum-sebelum ini di sekolah, tahun 6 yang paling meriah. Selepas PSR dia ada aktiviti dan sebagainya, ada hari usahawan, ada karnival dan sebagainya, kita buat dengan penuh kemeriahan, kemerdekaan, kita lambai bendera sama-sama. Namun situasi itu tidak berlaku sekarang, dan saya faham bukannya kamu je yang tak seronok, cikgu pun tak seronok. Cikgu kalau diberi pilihan, memang cikgu nak aktiviti bentuk macam tu, bersemuka, jumpa dengan kamu, mengajar, berhadapan dengan kamu. Tetapi itulah keadaan sekarang. Dan ambil iktibar ataupun ambil apa yang Rasulullah beritahu, setiap yang berlaku itu pasti ada hikmah. Dan COVID ni kita mencari-cari di mana hikmah. Ramai meninggal, kemudian terkesan sebab COVID, hilang pekerjaan dan sebagainya, dan ramai yang susah. Tapi sebenarnya ada sesuatu lah yang Allah SWT buat sesuatu, kita seolah-olah macam dikurung di rumah dalam keadaan yang segalanya aktiviti berlaku di situ. Okey. Kalau nak tengok di sudut hikmah, memang Allah SWT nak kita rapat hubungan antara keluarga, kemudian muhasabah balik diri kita. Nak bagi tahu Allah lah segala-galanya di situ. Sebagai contoh, saya ambil puasa. Kenapa Allah buat puasa? Puasa ni Allah nak
Yang kaya rasa lapar, yang miskin pun rasa lapar. Jadi yang miskin ini biasa tak makan, tetapi yang kaya ini selalu makan. Allah buat ibadah puasa, dia nak golongan yang kaya ini dapat merasai juga lapar. Makanan ada depan mata tapi tak boleh makan. Sama Covid kadang-kadang kita tengok di sudut hikmah, kita buka Facebook, kita tengok kita ni orang tak berapa berada, mak ayah kita kerja biasa, kita tengok Facebook, kawan ini pergi melancong di Korea, naik kereta besar, duduk tepi pantai, beli handbag mahal dan sebagainya. Kita rasa, ya Allah, lemahnya aku nak keluar, nak beli beg yang murah-murah pun tak dapat kerana kekangan di sudut kewangan. Apa yang kaya ni kita tengok. Tapi cuba tengok Covid ni sebenarnya Allah nak kita merasai satu rasa yang memang kesusahan itu kita letakkan Allah segala-galanya. Orang kaya sekarang ni tak boleh melancong, kerana nak ada duit tak boleh nak terbang. Dan saya bagi tahu bukannya saya nak bagi tahu tentang golongan ni baik tak baik, tak. Tapi sebenarnya dengan ada benda ni, Allah nak kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan kita rasa susah, senang bersama-sama, hilang pekerjaan dan sebagainya. Dan untuk zaman sekarang, saya nak kepada anak-anak SK Desa Jasmine, ada hikmah yang paling besar dari sudut bidang ilmu. Sebenarnya Allah nak kita ambil hikmah belajar ilmu teknologi tu di rumah kita, tempat jauh. Kawan kamu di rumah dia, kamu di rumah kamu, cikgu di rumah cikgu. Jadi tu komunikasi walaupun jauh, tetapi kita dapat berhubung dalam keadaan kita menuntut ilmu. Sekarang ni bukannya belajar saja. Kalau kita tengok tuition, kemudian online, kedai tak ada tapi dia boleh berniaga. Kedai tak ada tapi boleh berniaga. Kemudian makanan tiba-tiba sampai depan rumah. Apa sahaja urusan, hanya kita perlu berada di rumah dan kita boleh aturkan kehidupan tu. Saya nak beritahu, untuk zaman kamu benda yang sangat penting adalah teknologi. Dan Sayyidina Umar pun pesan, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya, dan zaman ini adalah zaman teknologi, kamu kena kuasai. Sebab tu jangan asing dengan teknologi. Belajar dan belajar. Cikgu bagi ilmu, contoh matematik tu matematik, tetapi pada masa yang sama kamu mengurus komputer, kamu mengurus headphone, kamu mengurus apa saja teknikal, itu adalah satu pembelajaran. Jadi saya harap kamu hadapi dengan baik. Jangan kamu merintih. Kalau merintih susahlah sekali, tinggal kelas, tinggalkan segalanya. Tapi kalau kamu hadapi dengan ilmu, kamu akan belajar dan belajar dan belajar. Tu saya nak ambil contoh satu. Seorang gaming di Malaysia, dia punya gaji dekat 60,000 sebulan. Ataupun setiap kali dia masuk tournament dan sebagainya, dia dapat keuangan satu hadiah yang sangat special. Itu lebih kurang makan gaji sama macam saya bekerja, cikgu bekerja. Maknanya di situ dengan ilmu teknologi dia boleh jana pendapatan. Untuk kamu semua ke arah itu. Saya bagi contoh gaming. Gaming ini boleh main sekali-sekala, tetapi bukannya sentiasa. Kalau sentiasa itu, dia banyak terkorban waktu-waktu yang sepatutnya kamu dengan keluarga, kamu dengan Allah. Contoh, solat, tinggal kerana game tu memang tidak kena. Tapi buat sesuatu itu, kamu cuba explore dan buatlah tambah baik dari masa ke semasa. Gaming tu hati-hati, kadang-kadang dia ada unsur judi, ada coin dan sebagainya, hati-hati. Dan saya sebutkan itu sebab saya yakin untuk zaman kamu, benda tu adalah benda biasa bagi kamu. Hati-hati dengan gaming, hati-hati dengan benda yang tak baik. Dan untuk anak-anak khususnya tahap 2 tahun 4, 5, 6, berhati-hati dengan teknologi juga, kerana teknologi ini adalah satu ilmu yang baik ada, yang tak baik lagi banyak. Internet yang baik ada, tetapi yang tak baik terlalu banyak. Jadi saya amat merisaukan keadaan kamu yang mana di rumah ada komputer, mak ayah pergi kerja, komputer, handset duduk dalam bilik, tutup pintu, kunci. Bahaya. Kerana di situ akan ada syaitan yang akan mendorong kamu ke arah benda-benda yang tak baik. Kena jaga daripada sekarang, kena didik. Sebab tu, untuk urusan pembelajaran ni, yang terbaik adalah kamu duduk dalam keadaan yang terbuka, dipantau oleh mak ayah. Kerana syaitan ini seorang
Memang dia suka sangat ni. Seorang dia memang suka sangat. Kerana Rasulullah SAW sentiasa minta kita jaga hati. Hati ini adalah segala-galanya. Kerana kalau hati kita hitam, tu yang payah nak masuk ilmu tu. Sebagai contoh, buka internet, tengok sesuatu yang tak sepatutnya, gambar yang tidak menutup aurat, apa lagi dalam keadaan yang sangat teruk, dia menyebabkan hati kita akan hitam. Dan sebab tu payah ilmu nak masuk. Jadi hati ni kena jaga. Dan kita tengok ulama-ulama dulu kan, cuba tengok balik sejarah yang mana saya tak ingat siapa, tapi seorang imam tu dia meragui makanan itu diberi oleh seorang yang meragui dari sudut rezeki, dia mungkin mencuri bagi kepada orang tu, dia muntahkan balik, dia tak nak yang makanan curi itu masuk dalam perut dia. Kemudian kita tengok Imam Syafi'i ni tak adalah imam yang paling hebat, antara yang hebat, yang mana kita tengok sejarah kalau dia buka buku kiri dan kanan, ditutup sebelah kiri kerana dia nak fokus sebelah kanan. Kerana kalau dia buka dua-dua muka tu dia akan ingat. Kerana hati dia cerah. Dan untuk kamu tak adalah benda yang paling baik adalah sekarang ini masukkan seberapa banyak ilmu dalam hati kamu dan pegang. Okey, kalau kita terdedah dengan maksiat, kita faham. Matematik faham, tapi dia cepat lupa. Tapi kalau ilmu kita bersih, terang, hati kita terang, insya-Allah dia akan jadi, Allah akan kekalkan ilmu tu dalam badan kita. Itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW pada kita semua, jaga hati daripada maksiat, khususnya daripada kecil lagi, didik sehingga dewasa, sehinggalah kita mati. Memang kita kena berusaha ke arah itu. Kalau kita tidak usaha ke arah itu, dia akan jadi terbiasa, dan jangan sedih, jangan kamu rasa pelik. Seorang orang tua ataupun kita sendiri yang satu ketika dulu, yang seorang orang ni, orang tua yang mana bila tak solat 5 waktu dia rasa biasa je, bagi dia tidak ada apa, kerana dia dah terbiasa dengan tinggalkan solat. Sebab tu solat ini jaga elok-elok. Solat ni Nabi pesan kat kita, as-salatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang tinggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama. Okey, rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, solat 5 waktu. Ramai yang bermasalah dengan tidak solat. Kehidupan tidak teratur, kacau bilau, bergaduh dan sebagainya. Bila kita cek balik, punca dia adalah tidak solat. Dan data menunjukkan suami isteri pun bercerai kerana punca tidak solat. Dan kamu akan rasa kehidupan tidak teratur jika tidak solat. Jadi Nabi pesan pada kita tu, solat kena jaga dalam apa jua sekalipun. Hatta kalau seorang tu sakit, dia tak boleh bergerak langsung, fikiran dia masih terbuka, masih okey lagi, solat dah walaupun dalam keadaan kelip mata, isyarat kelip mata. Maknanya solat kena jaga. Itu adalah penting kepada kita dalam dunia sekarang, khususnya berkaitan dengan pandemik. Pandemik kita kena sentiasa bersedia. Saya pun agak risau. Apapun kita kena tengok usul hikmah. Tiba-tiba ramai kenalan yang memang mendapat berita meninggal dan sebagainya. Terlalu ramai. Okey, semalam 2 hari lepas baru borak, tiba-tiba hari ini dapat berita tentang orang berkenaan meninggal. Jadi kita bersedia berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan kita bersedia. Jangan sesekali kita berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan kita buat maksiat. Apa nak jawab daripada Allah SWT? Okay, dan motivasi saya nak bagi tahu di sini kepada anak-anak didik yang saya kasihi, kita hidup di dunia ni tak lama, sekejap je, sekejap sangat. Tetapi kehidupan abadi adalah di akhirat nanti. Jadi berkorbanlah di alam dunia ini, buat perkara baik je. Jangan sesekali buat benda tak baik. Kerana kita berkorban sedikit masa di dunia dengan kebaikan, di akhirat nanti abadan, kekal abadi. Maknanya kalau kita ditetapkan di syurga lah
sampai bila-bila, yang mana keadaan syurga itu tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, semuanya benda senang, benda cantik, benda yang mudah-mudah di syurga. Tapi alangkah sedihnya jika kita terpilih ataupun kita dicampakkan ke neraka Allah. Bila dicampakkan ke neraka Allah, kita tak padan. Pucuk api neraka itu kalau jatuh di dunia ni hancur buruk, terlalu panas. Sebab tu kita berusaha ke arah baik. Kadang-kadang kita manusia, silap tu benda biasa. Tapi kalau silap, kita kembali kepada jalan yang sepatutnya, bertaubat kepada Allah SWT dan sebagainya. Moga Allah baiki keadaan kita, dan kita jadi umat yang terbaik. Sama seperti yang Rasulullah tunjukkan. Rasulullah ni, saya nak ceritakan banyak kisah tentang kehebatan Rasulullah dari sudut akhlak. Saya nak kita tiru Rasulullah dari sudut akhlak. Okey, kisah ini Rasulullah dah wafat. Kemudian Abu Bakar, dia ada seorang anak dia Aisyah. Aisyah ni adalah isteri kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu wafat. Abu Bakar pergi ke Aisyah, kata, wahai Aisyah, okey, ayah nak tanya ni Aisyah. Okey, dialog antara seorang ayah dengan anak. Aisyah, ayah nak tanya, Aisyah, sepanjang kamu hidup dengan Rasulullah sebagai suami kamu, okey, apa yang Rasulullah buat aku tak buat lagi. Saya ulang sekali lagi, pergi jumpa dengan Aisyah, sebab Aisyah kan isteri Rasulullah. Wahai Aisyah, masa hidup dulu, apa yang Rasulullah suamimu buat yang aku tak buat lagi. Okey, Aisyah dia layan ayah dia dengan keadaan baik. Kata, wahai ayah, sebenarnya ayah telah lakukan segalanya yang Rasulullah buat ataupun suami Muhammad buat yang diajarkan, kecuali satu perkara. Okey, Abu Bakar tersentak. Apa yang Rasulullah buat aku tak buat lagi, aku nak buat. Aku nak beritahu betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Okey, Aisyah bagi tahu Rasulullah ni tanpa pengetahuan orang ni. Sebab tu kebaikan kita kalau boleh sembunyikan, biar kita buat tangan kanan, tangan kita tak payah tahu. Rasulullah bagi tahu. Rasulullah dia sebarkan semua sekali, tapi yang ni Rasulullah tak cerita ke orang. Tu Abu Bakar pelik, teruja, apa ke benda, apa aku kena buat. Dia beritahu, wahai ayahku Muhammad, suamiku ketika hidup, setiap kali selepas solat subuh, baginda akan pergi ke satu pasar yang paling dekat. Kemudian di situ ada seorang pengemis. Pengemis ni orang minta sedekah lah, seorang pakcik tua. Pakcik tua tu dia buta. Dia tak kenal orang. Okey, setiap hari Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad akan layan pakcik tu, bercakap dengan cara yang baik. Kemudian dia berikan makanan kepada pakcik tu, tanya kesusahan apa, dan Nabi Muhammad akan bantu. Cuma yang specialnya, yang ni yang payah kita nak buat ni. Okey, yang specialnya, tapi pakcik tua itu dia bukan beragama Islam ataupun ikut Nabi Muhammad. Dia adalah seorang Yahudi. Pakcik tua yang buta itu adalah seorang Yahudi yang memang orang lalu depan dia tu kerja dia adalah mengutuk Nabi Muhammad. Dia akan beritahu, hei kau jangan ikut pemuda ini. Pemuda ini yang bernama Muhammad ini adalah pemuda yang memang bawa ajaran sihir, ajak orang ke arah kejahatan. Yang lalu lalang kawasan pasar itu semua dicana, dia kata Nabi Muhammad ni jahat, teruk dan sebagainya. Dia tak tahu sebenarnya setiap pagi yang datang seorang pemuda, bagi dia makan, bagi dia minum, kebaikan untuk dia. Dia tak tahu orang tu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tak kata apa. Nabi Muhammad dengar je cerita pakcik tu yang mengutuk dirinya. Pada masa yang sama Nabi Muhammad belai dan buat kebaikan pada pakcik tu. Itu saya nak bagi tahu betapa hebatnya Rasulullah. Kalaulah terkena kepada kita kan, dia buta, dia mengutuk kita, kalau kita gedebik dia sekalipun, dia takkan tahu siapa yang buat. Tapi Nabi Muhammad sabar. Setiap hari Nabi Muhammad buat tu, dan setiap hari lah dia mengutuk Nabi Muhammad. Setiap hari, sehinggalah
Rasulullah wafat. Sehingga Rasulullah wafat. Jadi Abu Bakar terkejut. Abu Bakar kata esok lepas subuh akan pergi. Dan esok lepas subuh Abu Bakar pergi. Pergi tu Abu Bakar dia tak kata apa. Dia bawa benda makanan semua sekali seperti Nabi Muhammad. Dan diberikan kepada pakcik tu tanpa mengeluarkan suara. Pakcik tu bagi tahu siapa, dia terima makanan dan sebagainya. Dan seperti biasa, lepas kenyang dikutuknya Nabi Muhammad. Abu Bakar mengalir air mata. Tapi Abu Bakar dia tak jawab. Dalam sekali Abu Bakar mungkin sentak sedikit, nampak macam sedikit kasar. Dan pakcik tu beritahu, kau ni bukan pemuda yang biasa ni. Bukan pemuda yang biasa. Kalau pemuda yang biasa, dia buat kebaikan itu dalam keadaan yang sopan santun. Aku rasa sangat dihargai. Kau bukan orang itu. Abu Bakar menangis air mata. Dan Abu Bakar beritahu, ya pakcik, saya bukan orang yang selalu datang kepada pakcik pada setiap pagi. Habis di mana orang itu? Aku nak orang itu. Aku tak nak engkau. Dia nak Nabi Muhammad. Lepas tu Abu Bakar menangis semata kata, ketahuilah pakcik bahawa orang yang buat kebaikan pada pakcik setiap hari itu dengan penuh kasih sayang telah meninggal dunia. Pakcik tu terkejut, meninggal dunia? Aku nak pemuda tu. Dan aku tanya, siap? Abu Bakar beritahu, pakcik kenal orang. Siapa orang itu? Dan bila ditanya, Abu Bakar beritahu, itulah orang yang selalu pakcik kutuk, Nabi Muhammad SAW. Pakcik itu sangat sedih, menangis dan menyesali perbuatannya. Dan pakcik itu masuk agama Islam dalam keadaan menerima kerana kebaikan yang Rasulullah buat. Walaupun dalam keadaan Rasulullah bagi bunga kat dia, dia baling dengan batu, dia balas dengan kekerasan. Jadi itu satu akhlak yang sangat hebat Rasulullah SAW yang sepatutnya kita kena ingati, kita contohi, kita buat. Kerana kita buat kebaikan sekarang, kadang-kadang buat kebaikan tu kerana terpaksa. Aku tak nak buat baik kat engkau sebab kau tak pernah buat baik kat aku. Okey, kita minta jasa kita dibalas. Sebenarnya untuk kebaikan tak perlu kita minta. Kalau kita buat kebaikan, insya-Allah bukan orang tu yang balas. Allah balas dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Sebab tu buat kebaikan serah pada Allah SWT. Sebab tu untuk anak-anak yang di SK Desa Jasmine, berada di mana-mana pun buat yang terbaik. Biarlah dalam keadaan orang tahu, orang tak tahu dan sebagainya. Tapi kita buat kebaikan serah pada Allah. Ya Allah, aku buat yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kebaikan aku ini kau ganjarkan aku suatu ketika nanti di syurga Allah SWT. Jadi teruskan buat kebaikan dalam keadaan orang tak tahu pun tak apa. Kerana bila orang tahu ataupun kita sengaja tunjuk, pahala tidak dapat dan banyak beberapa perkara yang lain akan berlaku. Okey. Dan untuk anak-anak SK Desa Jasmine yang saya kasihi, Rasulullah SAW telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Dan kita lihat sebelum baginda wafat, baginda memang tunjukkan rasa kecintaan kepada kita, merisaukan umatnya yang memang selepas itu tidak ada Nabi lagi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penutup segala Nabi. Lepas tu tidak ada Nabi lagi. Tetapi Nabi Muhammad dengan sahabat, dengan ulama tu adalah yang kita boleh ikuti ajaran yang Rasulullah ajarkan itu sampai kepada kita. Dan kita kena dan semestinya penghulu ataupun ketua daripada ratusan Nabi, ketua Allah akan bagi keutamaan dan juga banyak keistimewaan. Jadi kita adalah umat Nabi Muhammad, iaitu umat yang terbaik. Jadi seharusnya kita bersyukur kerana dengan menjadi umat Nabi Muhammad ini pasti kita dapat banyak kelebihan berbanding umat-umat yang lain. Dan umat Nabi Muhammad ini umur tidak panjang seperti umat Nabi Nuh yang mana sampai beratus tahun. Kita 70, 80, 90, 100 tahun jarang-jarang kita dengar. Namun walaupun umur kita dan umur baginda yang sekitar 60 tahun lebih tidak panjang, tetapi sebenarnya Allah banyak bagi kelebihan dari sudut
mudah untuk kita dapat pahala menuju syurga Allah. Sebagai contoh, saya nak kongsikan di sini dan saya nak kita sentiasa ambil peluang ini, yang mana setahun sekali bila datangnya Ramadan. Ramadan ini adalah satu bulan package untuk Allah nak bagi peluang untuk kita masuk syurga. Hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Jadi saya nak dan saya ajak diri saya sendiri untuk kita berusaha bersungguh-sungguh sepanjang tahun, khususnya di bulan Ramadan. Kerana pada 30 hari itu Allah letakkan satu malam, iaitu Lailatul Qadar, yang semestinya kita pun tahu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Okey, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun lebih. Dan andai kata malam itu kita buat kebaikan, Allah bagi pahala seolah-olah macam 1000 bulan. Benda tu kita tak nampak, sebab pahala itu kita tidak nampak. Allah tak bagi kita nampak. Kalaulah Allah bagi kita nampak pahala, nescaya kita akan berebut-rebut untuk buat kebaikan. Okey, pahala itu Allah simpan dan ia akan digunakan ketika perhitungan di akhirat nanti. Jadi kita buat yang terbaik, mudah-mudahan satu hari nanti dengan segala kelebihan, dengan segala hikmah yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad ini, membantu kita masuk ke syurga Allah. Dan seperti yang saya beritahu tadi, 70,000 orang daripada umat Nabi Muhammad masuk syurga tanpa dihisap, tidak ada perhitungan di situ. Dan sebab tu kita kena sentiasa ucapkan syukur, sentiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW atas segala jasa baginda. Kita tidak nampak Rasulullah, tapi kita tunjukkan rasa cinta itu dengan cara kita sentiasa bersalawat kepada Rasul. Dan yang terakhir, saya nak singkapkan satu kisah, yang mana kisah ini suatu ketika Rasulullah bersama dengan rakan-rakan baik baginda, semestinya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan berada di situ ada percakapan, dialog di situ, yang mana rakan-rakan ini menghadap Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, dalam kalangan kami ini, siapa yang paling kamu cintai? Masih ulang sekali lagi, ramai-ramai kawan ni duduk menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam kalangan kami ini, siapakah yang paling kamu cintai? Rasulullah tersenyum. Tapi saya nak kita fokus pada jawapan Rasulullah dan ada kaitan dengan kita. Jawapan baginda, semua aku sayang, tetapi yang paling aku cintai adalah orang yang mencintai aku tetapi tidak sempat melihat aku. Orang yang mencintai aku tetapi tidak sezaman, tidak dapat pun berjumpa dengan aku. Jadi Rasulullah ini, orang yang paling Rasulullah cintai adalah orang tu yang tak pernah jumpa dengan baginda tetapi amat mencintai baginda. Dan kita harapkan agar kita lah orang dia. Sebab tu sentiasa tanam kecintaan pada Rasulullah SAW, tanam rasa sayang pada Rasulullah SAW walaupun kita tidak bersama dengan Rasulullah. Kerana andai kata begitulah keadaannya, kita cinta dalam sepenuh jiwa raga kita tak pernah sezaman dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan sambut cinta kita itu. Dan insya-Allah mudah-mudahan satu hari nanti di suatu alam yang kita tak pernah tempuhi lagi, alam barzakh, alam mahsyar dan sebagainya, kita dapat bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa dengan perbincangan atau perkongsian ilmu kita tadi sedikit sebanyak boleh menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang banyak berkorban pada kita. Kalau kita tengok singkap sejarah, banyak tu kesusahan Rasulullah, yang mana kalau kita tengok peristiwa di Taif, yang ni tak sempat saya cerita, yang mana dibaling dengan batu berdarah sehingga ke tapak kasut dalam nak menyebarkan agama Islam ini, kebaikan ini kepada kita semua. Kemudian ada satu peristiwa tu Rasulullah terlelapar ketika gali parit, yang mana letak batu di perut untuk menghalang daripada rasa lapar, dan ditabur dengan duri, kemudian dimaki hamun, di segala-galanya banyak kesusahan Rasulullah kerana kita semua. Dan
Untuk anak-anak SK Desa Jasmine, satu ketika nanti bila kamu berada di sekolah menengah, di sekolah agama khususnya, cuba singkat balik kisah-kisah Rasulullah, yang mana bagaimana keadaan kehidupan dunia sebelum datangnya Rasulullah dan selepas datangnya Rasulullah. Okey, cuba cek di mana-mana tamadun sebelum datangnya zaman Rasulullah penuh dengan kegelapan, banyak sangat masalah yang dihadapi. Rasulullah datang, Rasulullah aturkan satu persatu dan Allah bagi panduan sehinggalah kepada kita sekarang ini. Hidup dengan berkasih sayang. Dulu penuh dengan kasih limah. Ceklah macam mana sekalipun, dan digambarkan sebelum datangnya Rasulullah. Okey, di kota Mekah tu sendiri, kawan baik melancong. Orang kawan baik sebelah rumah dia boleh merompak rumah kawan baik dia. Itu memang. Dan peristiwa Sayyidina Umar yang dapat anak perempuan, malu, kemudian dibawa ke padang pasir, ditanam hidup-hidup anak dia dalam padang pasir kerana malu melahirkan seorang baby perempuan. Dan andai kata kalau anak-anak yang Desa Jasmine yang perempuan hidup di zaman itu, rasa memang kita tak ada harapan untuk hidup, kerana mungkin kita dibunuh ketika itu. Sebab tu sentiasa tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas solat selitkan selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan syafaat Nabi sentiasa kepada kita, dan kita buat yang terbaik lah, kerana dalam kehidupan kita dua benda kita tak boleh tinggal. Okey, taraktu fikum amrain tadillu an tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulullah. Okey, dalam hidup kita ni jangan tinggal dua ini. Kita ikut dua ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu jaminan Allah, iaitu Quran daripada Allah dan sunnah. Sunnah itu adalah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup berpaksikan dua benda ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Walaupun kita ada masalah, kita akan dapat bangun balik dan kita akan hadapi. Itulah sebaik-baik yang boleh kita jadikan rujukan, kerana di zaman kita ini penuh dengan banyak sangat benda-benda yang boleh menyebabkan kita lalai. Hati-hati semua, dan dalam hati kita kena pasak dengan akidah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. InsyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Okey, jaga urusan akhirat, insyaAllah urusan dunia kita akan selesai. Saya ulang sekali lagi, jaga urusan akhirat, insyaAllah urusan dunia kita akan selesai. Okey, dan kita selawat sama-sama sebelum saya tutup. Dan selawat ini kita rindui ketika bersemuka seorang pegang mic, selawat ramai-ramai untuk tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi saya rasa setakat itu dulu daripada saya. Terima kasih kepada yang menjemput pada hari ini, dan apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan apa yang tak baik itu juga daripada Allah, cuma disandarkan di atas kelemahan diri saya. Jadi terima kasih semua, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.